lebih kepada hidup kita ini. Dan kita nak bersama, kalau tadi kita dah tengok dah klip videonya, itu merupakan adik Aimira Batrisha Aimizal, juara pertandingan pidato SIS for SY. Kita akan bersama dengan juara dan juga ada dua lagi tetamu bersama dengan kita, Zaya Zena Yanti binti Zainal, seorang guru bahasa Inggeris, dan juga Dayang Wahidah binti Awang Damit, pegawai khas berkaitan pejabat pendidikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, sihat ketiga-tiganya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita tengok tadi adik Aimira begitu fasih berbahasa Inggeris. Kita difahamkan adik merupakan juara pertandingan pidato SIS for SY. Boleh terangkan apakah pidato ini sebenarnya? Silakan adik. Terima kasih RTM dan selamat pagi Malaysia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya dan guru-guru yang membimbing dan mendidik saya. Baik, saya menyertai pertandingan ini kerana saya mahu mencabar diri saya dan mengasah bakat dalam bidang pidato. Bukan saja saya dapat bakat dari bidang pidato, tetapi juga memantapkan kemahiran berbahasa Inggeris dan pengetahuan mengenai COVID-19. Baik, bila adik bercakap mengenai pengetahuan mengenai vaksin COVID-19, kita nak bersama dengan Puan Dayang Wahidah binti Awang Damit, pegawai khas berkaitan pejabat pendidikan. Mungkin boleh terangkan sedikit apa sebenarnya tujuan dan juga objektif pertandingan pidato ini dijalankan? Okey, baiklah. Terima kasih kepada RTM dan selamat pagi Malaysia. Pertandingan ni kita namakan 4SY, iaitu menekankan 4S ya, iaitu short session, speak up and stand out selama 4 minit. Dan Y bermakna for youth, iaitu kita fokus kepada remaja dan juga kanak-kanak. Sabah English Aspiration Society atau SIS menganjurkan pertandingan pidato secara online yang dinamakan 4SY ini untuk melatih remaja dan kanak-kanak berani berpidato dan pada masa yang sama memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai COVID-19. Okey. Baik, kita juga bersama dengan Puan Zaya Zena Yanti binti Zainal, seorang guru bahasa Inggeris. Cikgu, kalau kita boleh lihat di kebelakangan ini, tular ada beberapa video yang mengeji ataupun merendah-rendahkan mereka yang kurang fasih berbahasa Inggeris. Pandangan cikgu mengenai perkara ini? Tapi yang ini belum. Cikgu? Cikgu Zayana, pandangan Cikgu Zayana mengenai isu buli ini bagaimana? Okey, kalau kita tanya dulu kepada adik Aimira. Okey, adik Aimira, kita nak tanya dulu. Macam mana adik Aimira sebenarnya fasih untuk berbahasa Inggeris ni? Adakah memang daripada kecil ibu bapa dah mengajar, dah bertutur di rumah atau bagaimana? Amira? Apa yang saya perolehi dalam menyertai 4SY antaranya ialah saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan COVID dan vaksin. Selain itu, saya juga dapat meyakinkan diri untuk berani mencuba dalam menyebarkan maklumat mengenai COVID dan vaksin dalam bahasa Inggeris. Pada pendapat saya, untuk menjadi pemidato yang baik, kita perlu pemahaman yang mendalam tentang topik yang diberikan dan mencari maklumat yang tepat untuk disampaikan. Penggunaan bahasa, cara penyampaian, lontaran suara dan badan bahasa dan juga merupakan elemen utama dalam memberikan keyakinan kepada audiens.
Baik, kalau kita... ya, Dik? Tapi bagi saya, yang paling penting latihan berterusan, disiplinkan diri dalam menggunakan had masa yang diberikan. Selebihnya, saya hanya mampu berdoa dan bertawakal. Itu penting. Kita dah usaha, doa, tawakal itu penting. Baik, kita nak bersama dengan Cikgu Zaya Ziana. Kalau tadi saya tanya mengenai isu buli, mungkin kita boleh jawab itu sebentar saja lagi. Tapi Sabah, bila kita bercakap mengenai vaksin, Khamis ini Sabah akan menerima bekalan vaksin. Pandangan Cikgu sendiri bagaimana? Maaf ya, boleh ulang sebulan sebab audio saya tak berapa elok. Okey, bekalan vaksin ke Sabah akan tiba pada hari Khamis ini. Pandangan Cikgu bagaimana? Alhamdulillah, maaf ya, terima kasih saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM. Baik, berkenaan dengan bekalan vaksin, alhamdulillah saya sangat bersyukur sebab akhirnya kami juga, kita di Malaysia akan menerima bekalan vaksin sebab saya faham semua memang menantikan perkara ini. Kita mahu kembali ke fasa yang biasa, kembali ke sekolah. Saya juga rindu untuk mengajar. Jadi kami berharap mungkin dalam sedikit masa lagi bukan sahaja golongan frontliners, kami guru-guru, malahan semua rakyat Malaysia dapat menerima vaksin ini. Hari ini SPM kertas bahasa Inggeris, kertas 1 dan juga kertas 2. Tapi baru-baru ini seperti mana saya katakan tadi, tular ada beberapa video yang mempersendakan atau merendah-rendahkan mereka yang tidak fasih dalam berbahasa Inggeris. Pandangan Cikgu dalam isu ini bagaimana? Baiklah, perkara ni bagi saya agak sensitif sebenarnya sebab ia melibatkan pendapat ramai. Tapi saya sebagai guru bahasa Inggeris dan saya sendiri mengalami pengalaman yang di mana orang tersedakan. Itu benda biasa. Kita kadang-kadang kita salah cakap, salah grammar. Tapi saya rasa lebih baik kita, kerana itu adalah bahasa kedua ya. Kita belajar hari demi hari, kita kena praktis. Jadi mungkin akan ada sedikit kesalahan di sana sini dan eloknya janganlah kita nak mempersendakan orang ataupun buat-buat benda macam tu. Kita seharusnya beri motivasi yang lebih kepada mereka. Sebab macam kami SIS, di situlah kami berada untuk meningkatkan motivasi masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar untuk berbahasa dalam bahasa Inggeris dengan lebih baik. Okey. Baik, Adik Amira, selaku juara, boleh tak Adik Amira kongsikan kepada kita di antara pengisian ataupun antara fokus utama yang ditunjukkan di dalam pidato baru ini? Apa di antara isi ataupun fokus utama yang diberikan di dalam sewaktu memberikan pidato yang membawa adik menjadi juara baru ini? Dia memang kena cakap sabar bayi ni. Dia dah boleh ni cakap semenanjung ini. Kita cakap sabar. Saya dah berapa faham. Dah berapa faham dah apa. Kita tukar sejak bahasa kita ni ya. Kan baru-baru ini kan adik menang itu kan pidato tu. Apa di antara isi yang adik cakap di dalam pidato itu? Kita mesti mengetahui COVID dan vaksin untuk kita menyelamatkan diri daripada COVID lah. Macam adik sendiri kan, ini bekalan sampai hari Khamis. Pandangan adik bagaimana? Pandangan mengenai vaksin ni. Ada takutkah? Ada cakap dalam pidato itu jangan takut, bagaimana? Saya tidaklah juga takut. Tapi untuk cuba beranikan diri je lah untuk speaking. Baik, kita nak tanya juga kepada pegawai khas berkaitan pejabat pendidikan Dayang Wahidah. Kalau kita difahamkan pertandingan ini, pelajar-pelajar yang mengikutinya adalah daripada kawasan Sabah saja. Bagaimana juga di kawasan lain, Cikgu? Masa ni kita memang fokus pada pelajar-pelajar di Sabah sahaja. Sebab kita tahu latar belakang murid-murid kita ni macam agak kurang lah penggunaan bahasa Inggeris kan.
Jadi kita lebih fokus kepada pelajar-pelajar Sabah yang di luar bandar. Tapi nanti kita ada juga satu lagi siri SY, rasanya dalam bulan Jun, yang itu kita akan buka kepada kanak-kanak atau para pelajar yang juga berasal dari Sabah, tapi tidak kiralah dia berada di bandar atau luar bandar. Tapi mungkin di masa akan datang kita boleh buka lagi lah penyertaan yang bagi negeri-negeri lain. Baik Cikgu, disebabkan pertandingan ini menggunakan bahasa Inggeris, boleh tak Cikgu Zaya Ziana memberikan sedikit tips bagaimana sebenarnya untuk anak-anak yang baru nak belajar bahasa Inggeris ini untuk fasih dan juga mahir dalam bahasa Inggeris? Baik, bagaimana untuk fasih ya? Saya rasa yang pertama sekali praktis. Kita kena berlatih dengan lebih banyak, baca dengan lebih banyak, sebab dengan pembacaan itu kita lebih banyak vocabulary. Jadi vocabulary itu kita, maksud saya vocabulary lah kita masukkan dalam teks ucapan, dan paling mudah ialah sentiasa berkomunikasi dengan orang lain, ataupun kalau segan gunakan cermin, kan kita berlatih bercakap, sebutan dan juga intonasi kita. Jadi dari sana sedikit demi sedikit kita akan lebih memperbaiki bahasa Inggeris itu sendiri. Baik, Cikgu, sekarang cuaca di Sabah bagaimana? Hujan ataupun panas terik? Sabah ya, Cik. Hujan Dia macam ni. Kadang-kadang sekarang ni panas terik. Panas terik. Baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada adik Aimira, Zayana dan juga Dayang Wahidah kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berbicara mengenai isu COVID-19 melalui pertandingan pidato SIS 4SY. Saya tanya pasal cuaca tadi.